Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Al-Fadhil Ustaz Aiman bin Haji Ahmad, Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Ahli Wal Islam Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang kita muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, Ketua Jabatan, Ketua Bahagian, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru dan warga kota Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat kita menyambung pengajian kita di dalam kelas mengaji online anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tanpa buang masa lagi, majlis yang ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Amir Akmal. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azza jalaluh wa sama kamaluh. Wassalatu ala rasulillah tammat risalatuh wa hasunat sifatuh. وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang berbahagia, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Timbalan Setiausaha Engineer Haji Nazatul Shima binti Muhammad. Yang berbahagia Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Ahli Islam, Ustaz Aiman bin Ahmad. Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, serta warga kota dan hadirin hadirat para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita teruskan kelas jam mengaji kita pada malam ini. Saya bagi rakan-rakan yang baru dapat jangan putus asa sebab tadi ada sedikit gangguan teknikal. Jadi kena cuba lagi masuk, insya-Allah diterima untuk masuk. Jadi yang mesej saya minta maaf lah ramai mesej ni. Ramai mesej tak masuk. Okey, dah boleh masuk boleh sampai kepada rakan-rakan yang kata tak masuk tadi tu, kita dah boleh masuk. Saya tak boleh nak respon semua saya kena sambung mengajar ni. Jadi kita beritahulah sampai-sampai kepada rakan-rakan yang kelas alhamdulillah telah berjalan berlangsung kita pada malam ini. Kita sambung kelas kita pada malam ini pada bacaan masih lagi baris baris atas, bawah dan hadapan. Atas, bawah dan hadapan, talaki pada surah-surah yang kita pilih lah, insya-Allah. Ada rakan-rakan yang ada mencatat pada minggu lepas punya bacaan. Okey, boleh respon. Baca Fatihah Ustaz. Fatihah yang ada sekali ayat ke-7. Ayat ke-7 Ya. Talaki surah Al-Fatihah ayat ke-7 Ya, Ustaz. Ayat yang ke-7. Okey, jadi baca bersama dengan saya bacaan sanad sahih suratul Fatihah. Kita mula daripada ayat yang pertama. Jadi sekejap saya paparkan skrin Ya.
Okey, saya paparkan skrin. Okey, rakan-rakan boleh buka Fatihah. Okey. Boleh buka suratul Fatihah. Okey. Cuma Haji boleh nampak pergerakan mulut saya ni bercakap? Nampak tak? Boleh Boleh. Ini dia yang mampu je. Sebab kalau dalam online ni pergerakannya agak lambat sedikit. Betul ke? Ke lancar? Nampak jelas tak? Lancar Okey. Lancar. Okey, semua lihat pergerakan bibir saya Ini namanya musyafahah. Okey, bukaan mulut mesti dilebarkan. Lebarkan bukaan mulut, lebar. Lebar Okey, sebelum kita mula pasal tadi saya kelas kuliah maghrib, kita dah berlatih ni, latih sekali lagi lah. Kita buat senaman mulut dulu. Okey, rakan-rakan, kita buat senaman mulut terlebih dahulu, okey? Lebar. Warm up dulu bukaan mulut sebab nak baca Quran dengan sanad sahih. Untuk pengetahuan rakan-rakan semualah yang kita belajar ni, kita kembali kepada asas yang mula-mula belajar baris, sebutan huruf, makhraj, tapi bukan seperti dulu. Yang dulu yang kita belajar tu, guru-guru kita yang dulu tu mungkin dia tak ada sanad lagi. Sanad ni maksudnya bacaan yang betul-betul disemak bertepatan dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersambung. Bacaan kita tu bersambung daripada guru kita, tak putus tidak putus sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bacaan bersanad. Kenapa sampai begitu sekali nak kena ada sanad yang sahih? Sebab Al-Quran ini bacaannya sahaja pun telah terpelihara. Allah Ta'ala pelihara Al-Quran. Bukan di sudut mushaf tu Allah jaga sampai sekarang. Orang nak bakar Quran, orang hina Quran hari ni, semua Allah dah balas. Itu mushaf. Orang bakar mushaf. Dia ambil mushaf, dibakar. Dengan tujuan nak menghina. Dia berhadapan dengan Allah. Tuhan Rabbul Jalil yang akan menghukum dia. Direct daripada Allah. Dia berhadapan direct dengan Allah, bukan dengan orang Islam direct dengan Allah. Dia berbicara, dia mencabar direct terus kepada Allah. Jadi Allah yang akan hukum dia. Kita jangan berlebihan. Jangan membalas dengan di luar batasan hukum perundang-undang kita. Jangan berlebihan sebab dia berhadapan direct dengan Allah. Allah akan hukum dia sendiri. Itu orang yang menghina mushaf, yang merosakkan mushaf. Ini kan lagi yang kedua, huruf. Setiap huruf dalam Al-Quran Allah jaga. Kitab yang terdahulu yang telah kita faham dalam sejarah, kitab Taurat, kitab Injil telah berlaku perubahan. Perubahan maknanya diubah oleh penganutnya. Tapi Al-Quran ni ada beza. Quran ni Allah Ta'ala pelihara sebab Allah sebut dalam Quran, dalam suratul Hijr. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hijr. Allah sebut apa? Bahawa kami itu maknanya Allah SWT, perujuk kepada Allah yang memelihara Al-Quran. Yang memelihara Al-Quran. Turunkan Quran dan memelihara Quran. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran. Ayat itu bukan ayat mutasyabihat. Ayat itu ada ayat muhkamat. Ayat yang jelas. Menjelaskan makna tak perlu pada tafsiran. Allah sebut apa? Kami turunkan Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kami yang turunkan az-zikr. Iaitu nama lain bagi Quran. Wa inna lahu lahafizun. Goya kami kata Allah, yang memelihara Al-Quran. Antara maksud penjelasan daripada ayat ini ialah Allah SWT nak jelas kepada kita bahawa Allah yang pelihara Quran. Bila Allah pelihara Quran, Allah akan laksanakan. Allah Ta'ala hantar utusan. Macam mana nak supaya manusia ni terima Quran sebagai panduan hidup. Allah tak turun atas muka bumi ni, Allah Ta'ala tak turun terangkan tentang Quran. Allah hantar utusan, yang ni manusia. Hari ni Allah nak supaya semua orang baca Quran pada bacaan yang tepat dengan bacaan yang Allah Ta'ala pelihara. Tepat dengan bacaan yang Allah pelihara, itu dipanggil sanad. Bacaan kita tu dipelihara sampai pada Nabi.
daripada Nabi itu sampai kepada kita dalam keadaan terpelihara bacaan. Itu namanya bacaan bersanad. Jadi Allah tak turun nak ajar bacaan ni. Allah Ta'ala pilihlah orang-orang yang ada ciri-ciri yang bertepatan untuk mengajar Quran. Itulah melalui proses pentauliahan, kena ambil periksa, kena uji bacaan depan panel-panel yang telah ditetapkan. Jadi baru dah dapat tauliah Quran. Layak untuk mengajar Quran. Bukan senang sekarang, bukan senang nak dapat tauliah. Dia ada tapisan-tapisan dia yang memang kena sabar sikit lah. Baru dapat tauliah Quran. Dia kena lalui yang susah payah tu. Supaya, kenapa? Supaya orang yang Quran ni, orang tu betul-betul layak untuk mengajar Quran. Supaya Quran tu terpelihara. Antara ciri satu orang yang boleh mengajar Quran ni, dia kena bacaannya telah disahkan dengan guru yang sanad ni sampai pada Nabi SAW. Disahkan bacaannya. Kalau tidak, tak boleh. Sebab nanti habis. Bacaan Quran ni akan jadi rosak. Bacaannya akan jadi rosak. Itu sebab saya kembali mengajar basic balik. Cara nak sebut huruf, sifat dan sebagainya. Kenapa? Sebab masalah masyarakat kita, belajar Quran dulu, mereka belajar dengan guru yang tiada sanad kepada Nabi SAW. Dia panggil khatam. Dia biasa baca Quran sampai khatam. Kalau sampai sekadar khatam, guru tu belum bersanad lagi. Dia belajar khatam, lepas khatam, sanad. Sanad maknanya bacaan disahkan tepat mengikut bacaan yang ditetapkan. Okey, jadi sambung. Jadi nak sanad sahih. Bacaan sanad sahih ni, pertama sekali, mulut ni kena betulkan. Iaitu bukaan mulut dibetulkan terlebih dahulu. Pertama, lebar. Berlatih melebarkan. Okey, kita buat senaman. Kita ulang 5 kali. Lebarkan mulut. Lebar, tarik. 1, 2, 3. 1, tarik. Okey, kembali. 2, lebar. 2, 3, lebar. 4, lebar. 5, lebar. Okey, dah cukup. Okey. Sekarang kita nak baca semua huruf baris atas lebar. Ingat, itu dia punya disiplin dia. Kalau nak bersanad, nak bunyi bertepatan dengan sanad, pertama bukaan mulut. Ni bukaan mulut hendaklah dijaga. Okey, lebar mulut dengan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, dengar. Lebar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ketiga, lebar. Ar-Rahmanir-Rahim. Sila. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambungan dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang terakhir, dengar.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم Sambung dia. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey. Okay, sekarang kita nak ni. Okey, sebelum tu saya terang dulu. Huruf yang pertama huruf sad, okey. Bila baris bawah, okey. Baris bawah buat apa? Lebar, tarik sikit. Supaya bunyinya cepat baris bawah. Sebab huruf ni tebal. Bila tebal, biasanya orang Melayu kita bila tebal, kan? Dia tebal, dia muncung. Muncung sira, se. Dia akan jadi se. Se. Tu tak tepat baris bawah tu. Tu sebab kita lebar. Bila lebar, baru senang nak baris bawah. Lebar. Sira, si, si. Tarik sikit. Si, si, si. Bunyi dia tepat baris bawah. Tepat baris bawah. صراط الذين lebar عمت عليهم. Okey. Jadi boleh beri bawah si, tarik sikit utama. Yang kedua ra ni tebal. Hujung belakang lidah. Ra ni tebal, lebar. Dan nak bagi huruf ni tebal, dia memang hujung belakang lidah. Nak bagi tebal, betul-betul dia tebal. Sebab dia tebal, kena betul-betul tebal. So, ra ni dia dua kategori. Satu tebal, tebal betul-betul. Yang kedua nipis, nipis betul-betul. Sekarang ni tebal sekarang tebal, jadi tebalkan betul-betul. Jadi, hujung belakang lidah naik. Yang kedua, pangkal lidah tinggikan. Pangkal tinggikan. Supaya tebal. Ra. Dalam mulut. Ra. Bunyi. Ra. Lebar lebar. Ra. Dia tak boleh muncung. Orang dulu-dulu dia tak belajar bukaan mulut. Jadi dia bunyi nak tebal muncung. Ro. Itu dia tebal tapi terlampau. Bunyinya terlampau tebal. Tak boleh. Terlampau tebal pun tak boleh. Ra. Okey. Yang ketiga huruf yang saya tebal juga ni. Orang Melayu kita muncung. To. Salah Dia terlampau tebal. Dia tebal dan mencukupi. Tebal dan bertepatan sanad. Dia tak tebal sangat. Dia tebal tapi bertepatan dengan kehendak sanad bacaan. Jadi bunyi dia kena pertama hujung lidah menyentuh ke pangkal gigi atas. Yang kedua, pangkal lidah tinggikan. Sebab nak bagi tebal kan. Teknik dalam baca Quran ni, mana-mana yang huruf yang nak bagi tebal, naikkan pangkal lidah. Dia macam tu cara dia. Tak boleh muncung. To, so, ro, ko, ko. Tu tak boleh. Ganti, sekarang tukar. Ganti kepada pangkal lidah tinggi. Fa, ra, naik pangkal lidah. Ra, semua naik pangkal lidah. Tebal. Nak bagi tebal kan? Ni, po. Okey, sekarang naik lidah. Hujung lidah naik. Pangkal lidah naik. Nak bagi dia mendempik. Dia ada satu lagi sifat untuk bagi dia mendempik. Bunyi padu. Namanya itbaq. Ni tengah lidah. Itbaq ni bahagian tepi lidah. Tepi kiri dan kanan. Kiri dan kanan lidah tu bahagian tepi dia tinggi. Tinggi. Kiri dan kanan tinggi. Naik ke atas.
Okey, sekarang mulakan Po. lebar mulut. Po. Po. Bunyi dia tebal. Bunyi daripada dalam ni yang tebal ni. Bawa Po. daripada dalam keluar. Po. 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 Yes, bunyi dia tak perlu dimuncung-muncung tak payah. Ya, po. Yang lain apa lagi yang masalah? Okey, jadi sekarang ni kita dengar dululah. Kalau dengar orang dengar bacaan baru kita boleh bantulah. Okay, siapa yang nak baca kita beri laluan. Jadi rakan-rakan lain boleh dengar mana yang saya membetulkan ni jadi untuk panduan juga rakan-rakan lain yang tak bacalah. Sebab ada yang nak baca, ada yang tak baca, boleh semak. Dengar cara saya menyemak penerangan dan cara membetulkan. Okey, kita surah Al-Fatihah. Okey. Okey, siapa yang nak baca dulu? Kita baca ayat terakhir. Hari ni semakannya pada ayat terakhir. Okey, siapa yang bersedia nak baca silakan. Mana pergi? Silakan. Haji nak mula dulu. Silakan Haji, boleh. Ayat terakhir suratul Fatihah. Silakan. Ghairil maghdub Ustaz. Ambil siratul ladzi. Oh belum sebelum ni dah habis dah. Siratal ladzi. Siratul ladzi dah minggu lepas. Ya. Yeah. Belum lagi. Okey. Satu ayat lah. Okey, silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey Haji. Saya dah bulatkan tu. Haji baki boleh? Yang pertama Haji. Ni Haji bunyi guna ain. An'am itu ain tu. Itu guna hamzah. Dah. Jangan guna ain. An'amta. Sekali lagi. An'amta. Okay, yang kedua ni. Haji baca sengit ni. Alaihim. Him sengit. Tarik sikit. Hi. Alaihi. Alaihim. Okay. Ini. Rel. Tak ada re. Ri tarik sikit. Ri. Ghairi. Yes. Okay, yang kedua ya tu. Ya. Kalau dia baca ghai tu ya tak mati. Sempurna. Ya kena naik. Tak naik tu. Ni dia punya huruf ya. Rumahnya mana je? Rumahnya tengah lidah naik. Kalau tak naik, bunyi dia tak ada bunyi lah. Bunyi dia lain. Ghai. Ya tak bunyi macam tu. Ya kena naik tengah lidah. Ghai. Baru bunyi tu. Ghai. Baru dia naik. Ghairi. Naik lagi. Tengah lidah naik. Ghai. Tu baru mati. Tengah lidah naik. Mati. Ghai. Tengah lidah naik. Ghairi. Baru turun. Ghairi. Okey, sekejap saya paparkan mana bentuk ni istilah. Tengah lidah naik tu macam ni. Tengah lidah naik. Tengah lidah ini istilah. Ambil istifan. Ya Tengah lidah naik macam ni. Ni kalau kata yang dikatakan tengah lidah. Tengah lidah naik, bahagian tengah lidah. Ni rumah dia, rumah ya ni. Yang kita naik ni rumah ya. Ni je, Haji tengok dalam gambar tu. Nampak tak gambar tu? Nampak. Tengah lidah naik macam tu. Mesti naik sampai atas. Tapi jangan sampai melekat lah. Ghai. Naik atas. Naik sampai macam ni. Naik sampai atas. Supaya bunyi ya tu jelas mati. Dengar bunyi ya mati tu. Ghai.
Ghairi. Tu ada. Ghairi. Baru turun. Bori. Ghairi. Ghairi. Baca semua orang. Semua orang baca sekali. Ghairi. غير Naik. Ya. Sekali. غير Okey, macam ni. Ada tiga bunyi. Satu, ra. Dua, ya mati. Ghairi. Tiga bunyi. Mesti ada tiga bunyi. غير Ghai. Ada bunyi yi tu. Ghai. غير Tu ada. Yang tu ada. Susah juga Susah juga. Okey, tak apa. Pelan-pelan. Okey, Aki. Baca sekali. Yang betul kan? Ghairi. Cuba. غير Okey. Yang terus ni. Him. Haji baca him tadi. Alaihi. Tarik sikit. Him. Alaihim. Okey, bagus. Sikit lagi. Okey, Haji. Last ni. Alaihim. Yes. Ini satu. Walau Jangan tahan. Kalau tahan macam ni. Kalau tahan. Dot tu jangan tahan. Walau. Itu tahan. Walau. Bila tahan, dia terberhenti suara dia. Huruf Dod. Sedikit pun Ji tak boleh tahan. Suara dia ketika bersama. Tak boleh tahan. Tak boleh stop lah. Kata suara Dod tak boleh stop. Dia lepas tak? Suara dia kena jalan. Bergerak suara dia. Walam. Dia tak berhenti. Suara dia tak berhenti. Tak boleh berhenti suara dia. Kalau berhenti salah. Salah sifat. Tak boleh berhenti suara dia kena jalan. Jalan sepanjang tepi lidah. Walam. Jalan. Walam. Tu jalankan. Walam. Terus pada atas. Walau tu berhenti tu. Senyap. Ada bunyi senyap. Tak boleh. Walam. Jalankan suara dia. Okey. Tak apa Yang ini saya tanda color lain lah. Sebab yang ini susah sikit nampak gayanya. Nampak susah ni. Merah dan merah Ustaz. Tanda merah. Kita tanda pink lah. Garang sangat. Nanti orang tengok. Garang sangat ni. Panjang ni macam tadi. Ni. Bulatkan warna pink lah. Yang ni agak susah lagi Tak apa. Yang lain okey je. Yang lain dah okey. Ada perubahan. Ni. Haji ambil gambar lah ni. Kena buat latihan. Buat kena lepas suara. Tak boleh tahan. Kalau tahan tak jadi lagi. Tak apa pelan-pelan lah. Pelan-pelan Okey. Okey je Kita bagi rakan-rakan lain pula baca. Cuba. Tak apa. Okey. Tanya. Silakan siapa nak baca lagi. Rakan-rakan lain nak cuba. Silakan. Ada yang nak cuba? Itu sebab kalau tak laki macam ni orang takut nak baca. Dia kalau memang tak boleh tak? detail. Ya? Kalau kita payah nak ubah macam mana tak? Sekejap Haji tersekat-sekat suara. Sekali lagi Haji. Kalau apa? Kalau kita payah nak ubah ayat tu macam mana? Dah dia payah kan? Kita nak baca ayat yang betul tu. Nak baca yang betul. Ada kelonggaran ke? Okey. Saya terangkan dulu. Yang Haji baca tadi adalah kesalahan sifat. Sifat je. Sifat ni, dia kalau tersalah, dia macam orang cacat lah. Cacat. Dia ada kaki. Orang tu ada kaki. Boleh jalan tak? Boleh. Cuma dia jalan sengit.
tak handsome lah orang kata. Jalan dia sengit sikit. Sebab dia kena stroke. Contoh. Dia ada kaki. Okey, sifat kaki tu dia boleh bergerak kan? Boleh bergerak, boleh jalan, boleh. Cuma pergerakan dia tak cantik. Sebab apa? Ada kecacatan kat situ. Kecacatan. Sama dengan huruf yang Haji sebut ni. Rumah dia ada. Rumah dah betul. Makhraj betul. Yang salah apa? Yang bunyi macam tak tepat tadi apa? Sifat. Haji telah mengambil sifat syiddatun. Itu nama dia sifat dia. Syiddatun maksudnya Haji menahan baru lepas. Menahan baru lepas. Haji baca yang macam tu tadi. Walau ini namanya menahan. Baru lepas. Yang sepatutnya apa? Rokhawatun. Iaitu lepas sahaja tanpa sekat. Lepas saja macam mana? Tak berhenti. Suaranya tak putus. Suara tak putus. Dia terus jalan. Sebab apa? Sebab sifat namanya sifat rokhawatun. Tapi ramai tak orang baca menahan lagi? Dia juga ramai kot. Ramai-ramai. Imam-imam pun baca gitulah. Imam-imam pun baca begitu. Jadi bila nak betulkan? Dia kena sampai dia talaki lah macam ni. Sampai dia jumpa guru yang pesanan, yang bacaannya terpelihara ni, dia kena menghadap lah. Menghadap guru. Terpaksa. Kalau tidak jadi fitnah lah. Jadi fitnah apa? Orang sebut-sebut. Itu tak bagus. Orang akan sebut-sebut. Apa dia baca macam ni? Apa dia baca begini? Itu namanya orang sebut-sebut. Kalau dibaca betul, orang tak sebut lah. Orang akan kata, dah betul tu. Itu betul macam tu lah contoh bacaan. Itulah contoh bacaan yang betul. Orang akan jadikan contoh. Kalau orang sebut-sebut yang salah, dia akan jadi sebutan sampai bila-bila je. Sampai bila-bila sehingga dia betulkan. Ini yang isu ni, ini yang fitnah. Dia akan menimbulkan fitnah. Risiko. Tapi sebenarnya apa hikmah dia kalau disebut-sebut sampai kita rasa tak selesa? Sebab Allah Ta'ala aturkan begitu supaya kita kembalilah talaki, betulkan bacaan. Sebab Quran ni bukan jaga. Quran ni terus belajar kan? Ya. Allah Ta'ala aturkan sampai datang fitnah pada dia. Sampai dia sedar. Dia kena belajar. Sebab Allah Ta'ala pelihara Quran ni. Bukan main-main. Dan Allah Ta'ala nak pilih satu guru untuk mengajar Quran. Allah tapis. Satu orang guru tu kalau gigi dia dah tanggal, dah berusia orang yang mengajar, dia tak boleh mengajar lagi dah. Dia tauliah tak boleh sambung. Sebab boleh merosakkan bacaan Quran untuk anak murid dia. Nak cerita kat sini, Allah Ta'ala pelihara Quran. Orang yang dah tak mampu mengajar Quran, dia kena berhenti kan. Dia boleh lah, tapi nak ajar tak boleh lah. Untuk tauliah tak dapat. Kalau untuk diri dia boleh lah. Itu sebab selagi dia ada kemampuan, baru dia boleh mengajar. Macam saya, gigi saya ini hikmah. Ini hikmah Allah Ta'ala nak jagalah saya kan, guru mengajar Quran. Saya daripada doktor saya mengajar Quran. Yang boleh diselamatkan, selamatkan saya cakap. Doktor tu bila dengar saya mengajar Quran, dia bagi percuma je. Dia bagi potong harga terus. Itu bukan kerja saya. Saya cakap saya mengajar Quran. Saya kena jaga diri dia. Kalau ada rasa nak ni, tolong doktor. Kalau rasa boleh selamatkan gigi tu, saya nak selamatkan. Saya cakap dia. Bila sebut mengajar Quran, mungkin dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dia terangkan. Ini kena selamatkan goyang. Dia kata apa? Kalau goyang, biarkan, nanti dia akan kena bakteria masuk dalam. Di celah gigi tu akan masuk bakteria. Apa kesan masuk bakteria Haji? Gusi akan bengkak. Bila gusi bengkak, dia telah bernanah belah dalam. Bila berdanah, Haji sakit, berdenyut. Bila berdenyut, nak kena buat rawatan akar. Jadi semua tu dia beritahu sebelum kena jangkitan kuman, selamatkan gigi dia. Saya gigi ni banyak nak tanggal ni. Yang depan ni banyak tanggal ni. Tapi saya cepat-cepat jumpa doktor. Kalau Ustaz jumpa doktor yang betul.
Ya Ji, sebab apa nak mengajar Quran, kita perlu jaga gigi ni. Dia tak boleh tanggal. Satu gigi tak boleh tanggal. Bila gigi saya satu tanggal, saya tak boleh mengajar dah. Tak boleh mengajar Ji. Tak maaf. Elemen lagi Ji. Elemen lagi ya. Walaupun tukar gigi palsu, tak boleh. Melainkan saya kena kumpul duit banyak, tanam balik gigi. Tu, jangan sampai tanggal satu gigi. Jangan sampai. Jagalah. Nak tanggal, jumpa doktor terus. Doktor, boleh selamatkan tak gigi saya nak tanggal ni? Jumpa doktor. Doktor memang pakar. Tapi kalau dah tertanggal baru jumpa dia kata kenapa lambat sangat jumpa, kata dia. Habis boleh tak selamatkan lagi ni? Gigi awak dah tanggal. Nak selamatkan boleh, tapi ganti gigi lain. Namanya tanam. Tapi dia cakap tanam ni mahal. Beribu kata dia. Boleh. Nak tanam gigi baru boleh, tapi beribu dia cakap. Semua dia boleh buat je. Cuma dia kata benda-benda terlalu mahal ni fikirkan balik lah. Tapi kalau sangat perlu gigi tu, keluarlah duit kata dia. Kena keluar duit lah. Untuk menyelamatkan bacaan Quran kita daripada lari elemen dia. Itu gigi. Tapi Allah bantulah saya. Allah bantu saya sebab apa? Sebab kita ni nak mengajar Quran. Jadi banyak Allah bantu saya dari sudut itu. Allah selamatkan gigi saya. Kan? Jumpa doktor yang betul dan dijaga saya punya gigi. Pergerakan gigi saya pun dijaga. Ustaz ni gigi dah nyengit sikit lah. Kita tarik sikit. Dia buat. Ya Alhamdulillah lah. Sampai bila je itu jamin. Tak boleh jamin. Sebab sampai satu masa dah satu peringkat Allah Ta'ala nak kita ni fokus ibadah pada diri kita saja dah. Allah kalau izinkan kita, Allah akan buat gigi ni akan tanggal lah. Satu. Itu bila Allah alam. Buat masa sekarang ni saya masih layak lagi mengajar. Itu je. Masih layak lagi lah mengajar. Markah saya terbaru 93%. Markah yang terbaru, semakkan terbaru 93%. Jadi waktu saya pulun mengajar ni, saya beritahu dengan masyarakat, betulkan cara bunyi macam ni. Sebelum Allah Ta'ala sampai masa saya dah Allah nak bagi rehat. Dia bagi rehat tu. Umur macam Mak Haji, Pak Haji yang dengan ngajar lama dulu kan. Gigi, mata dah kabur, dah apa? Dah ada selaput. Jadi dia baca pun salah. Masa termenduga ngaji tu, untuk semakkan semula tauliah, baca pun salah Quran. Orang jawatan agama dia minta maaf lah Mak Haji ya. Maaf Mak Haji, tak boleh sambung ni macam ni. Baca diri sendiri apa. Nanti orang nanti salah baca. Dia tapis. Okey Haji boleh faham ya? Jadi, Okey, terima kasih Tuan. Sama. Jadi Haji punya bacaan masih boleh diterima. Bacaan Haji diterima sebab masih lagi tak dikira salah sebab kesalahannya di sudut sifat. Dia tak mengubah makna. Hurufnya tak berubah pada bunyi huruf lain. Tidak. Cuma sifatnya salah tertukar kepada sifat yang lain. Okay? Lepas suara tertukar kepada tahan suara. Itu je. Rokhawah tertukar kepada lawan dia syiddah. Itu je. Ni saya komen untuk Haji punya tadi Okey, terima kasih Ustaz. Saya sama-sama. Okey. Kategori mungkin nak tanya. Kategori kesalahan apa? Kesalahan ada dua Kesalahan dalam baca Quran dua je. Satu kesalahan nyata, satu kesalahan yang tak nyata, yang tersembunyi, yang tak berapa perasan. Ulama sepakat dalam pembacaan Quran sepakat kesalahan yang nyata ni dia kesalahan berat. Tertukar huruf. Bunyi tempat keluar huruf tu tukar terus. Bunyi huruf. Itu menjali yang nyata semua orang dengar salah. Dia bunyi huruf lain ni salah ni. Semua orang tahu salah. Okay. Yang kedua tersembunyi. Yang tersembunyi contoh macam sifat tadi lah. Kalau itu kan sifat. Orang dia dikenal pasti oleh orang yang arif dalam bidang Quran. Orang awam dia kadang-kadang tak perasan. Ini itu namanya kesalahan yang tersembunyi. Okay. Tersembunyi ni kesalahan ni masih lagi dimaafkan lah. Bagi orang yang peringkat orang awam ni dimaafkan lah. Okay. Jadi cuma martabat bacaan Quran dia turun sikit lah daripada level yang sepatutnya. Dia belum tepat betul. Kalau tepat mesti betul sifat itu.
Dia kesalahan juzuk sifat ni kesalahan tersembunyi. Kurang dengung tu tersembunyi. Kurang kadar harkat. Kurang kadar harkat. Tapi tak sampai menghilangkan huruf. Tu kesalahan khafi lah tu. Khafi. Yang tersembunyi. Yang orang tak boleh nak kenal. Tersembunyi maknanya orang awam tak dapat nak kenal pasti. Itu maksud tersembunyi. Tapi orang yang arif dalam bidang Quran nampak kesalahan tu. Itu dia. Okey, ada yang nak baca tak? Kita terang-terang ni sebenarnya saya nak bagi ruang rakan-rakan untuk buat persediaan nak baca. Sebab nak baca ni kadang-kadang nak kena kekuatan nak baca. Satu ayat je. Ada yang nak baca tak? Kalau tak kita kupas. Nak cuba silakan. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, pelan-pelan Yang pertama huruf sad. Okey, cuba bunyikan sad dari bawah. Try dulu. Bunyikan. Siro. Okey, kalau maknanya dia macam ni. Maknanya puan punya kesalahan ni adalah kesalahan yang kalau kita dah belajar Quran daripada tempoh belajar Quran tu 20 tahun punya bacaan. Jadi memang susah. Tapi kalau baca satu-satu tadi betul. Tarik sikit kan. Cuba bunyi. Itu saya kata tadi. Bila baca satu-satu dia betul. Jadi bila baca sekaligus daripada awal siratal ladzi atau baca kembali asal. Kembali asal maksudnya bacaan yang salah lah. Yang sebelum ni punya bacaan. Okey, yang ni dah okey. Okey, cuba baca tu kalimah tu yang seterusnya tu. Siratal ladzi. Kalimah ni. Okey, kalimah ni saja. Yang saya bulatkan tu. An'amta. Bila baca satu-satu macam ni betul. Tadi baca yang ini dia baca satu bunyi. Dia tak boleh. Hamzah dengan nun ni. Okey. Hamzah ni satu bunyi, nun satu bunyi. Tadi baca satu bunyi, dua-dua ni satu bunyi, tak boleh. Tadi baca an. Jadi hamzahnya dah sengau, dah dengung. Dah masuk hidung. Yang masuk hidung nun saja. Jadi ni satu bunyi. Jadi ada dua bunyi. Nampak ada dua bunyi tu. Yes. Bunyi ada dua gitu. Yang kedua, ini tadi tebal. Ta alai ta. Lebar dulu. Lebar. Ta. Yang tu. Okey, sekejap. Okey. Jadi dia baca satu-satu biasa okey, tapi nanti buat latihan lah. Ni tadi saya ingat. Cuba betulkan. Alaihim. Tarik sikit. Cuba bunyi dia saya ingat. Him. Tarik sikit. Alaihim. Bunyi lagi dulu. Him. Okey, sekejap. Alaihim. Okey, nak menjadikan dia betul-betul dari bawah. Him. Alaihim. Alaihim. Bu.
ghairil maghdubi. Boleh. Hmm. Maknanya perlu latihan ni. Perlu latihan betul. Ni yang kedua ni. Cuba bunyikan. Baris bawah Al- tu tarik sikit. Alaihim. Hi tarik sikit. Hi. Him. Ah, Him. Alaihim. Kenapa ni? Berhenti Ustaz skrin. Ustaz lain. Line dia berhenti. Alamak. Kejap tak payah. Okey. Okey, boleh dengar saya? Boleh nampak? Okey, paparan tadi tak boleh nak buat apa. Sebab line ini ada masalah line. Dia hilang, bateri hilang terus. Saya terpaksa guna handphone balik. Okey, tadi. Okay. Puan kena pisahkan. Ini teknik Bila puan baca satu bunyi, him tu satu bunyi. Him, dia takkan boleh ubah. Susah nak ubah tu. Puan kena pisahkan. Dua bunyi. Jadikan dua bunyi. Him. Alaihim. Okey, bunyi dulu. Tarik dia. Alaihim. Jangan baca ayat tu. Itu puan dah baca yang biasa tu, dah baca dengan salah. Nak betulkan, ambil huruf dulu. Tak dengar Ustaz Line. Dengar. Suara dengar. Okey, dengar saya baca. Him. Baru. Sebab jangan baca habis. Jangan baca alai tu, jangan. Sebab bacaan tu kita dah melekat yang salah tu. Jadi kita dah betulkan satu-satu. Ambil huruf ha saja baris bawah. Hi. Tarik sikit mulut. Hi. Okey. Ni baru betul. Okey, sekarang baru masuk mim. Dua bunyi Him. Lagi sekali. Him. Yes, baru betul. Jadi macam ni. Puan kena banyak latihan bunyi hi tu. Him. Sampai puan rasa puas lah. Sampai puas. Baru puan ulang balik. Lepas tu masuk. Him. Jom. Alaihim. Yes. Okey, sambung. Alaihim wala. Yang last tu. Waladhdallin. Okey, sekejap. Huruf dhad tertahan kita tak boleh tahan. Dia sifat dia bukan syiddah. Saya berterang tadi untuk Haji Mustafa tadi. Sifat dia tak boleh menahan. Walam. Lepas suara lalu sepanjang tepi lidah ke depan. Walam. Lalu. Jangan tahan. Walam. Lepas dia keluar terus balik atas. Walam. Gitu. Waladhdallin. Dah ada tu. Boleh. Dah ada. Suaranya. Walam. Suara. Walam. Tu kena keluarkan. Suara manjang tu. Waladhdallin. Boleh. Okey. Dah ada dah. Kena banyak latihan supaya bunyi dia tu konsisten. Keluar. Memang bukan senang lah. Saya faham. Okey. Dadha. Kemudian lam. Lam. Dia bersabdu. Lam tu kena bunyi dua-dua. Dua-dua lam bunyikan. Lam mati.
Tu lam mati. Lam baris bawah. Li. Duduk bunyi. Jadi walam dhal. Tu nak dengar. Kemudian lin. Ya. Dhalin. Dua-dua lam bunyi. Cuba wala. Waladhdallin. Aywa, ahsanti. Okey, tahniah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, bagus. Tu latihan tu mantapkan. Mantapkan. Hilang pula paparan saya tadi. Itulah nanti saya kena ni lah. Jam balik. Tak apalah. Kita guna ni je lah. Okey, ada lagi nak baca tak? Kalau ada yang nak baca, ikutkan masa dah ni kalau Ustaz nak boleh nak tanya baca. soalan apa? Boleh. Okey, sekarang kita open soalan lah. Open soalan. Ada apa soalan? Okey, soalan ni bebas. Soalan ni bebas pada semua perkara dalam Quran yang ada masalah. Jangan belajar rujuk apa? Jangan belajar dengan YouTube, jangan belajar dengan Facebook semata-mata. Rujuk dengan guru. Tu saya buka soal jawab juga supaya dia skop pertanyaan untuk bertanya tu luas. Hari ni kita hanya talaqi surah Al-Fatihah ayat terakhir tu. Okey, ada soalan silakan. Ustaz, apa ni kalau nafas kita ni pendek kan, pendek-pendek. Tak tahan nafas, macam mana nak latihan ke apa ke untuk panjangkan kita punya bacaan tu? Ustaz? Kita kena lihat punca dulu. Punca nafas pendek kat mana? Saya terangkan Pernafasan terbagi kepada 3. Tapi nanti insya-Allah nanti saya bincang, nantilah saya berbincang dengan Ustaz Aiman, dengan Ustaz Amirul. Kita akan buat secara berdepan. Secara berdepan untuk belajar vokal. Kita hari ni faham vokal untuk menyanyi je kan. Sebenarnya belajar vokal ni terlebih utama untuk mengaji. Sebab kita tak boleh curi nafas. Kalau menyanyi boleh ambil nafas. Tengah-tengah nyanyi tu boleh ambil nafas. Tak ada masalah. Tapi kalau mengaji Quran, memang tak boleh curi nafas ni. Ambil nafas tengah-tengah baca tak boleh. Itu sebab kena belajar vokal. Dia panggil kelas suara Al-Quran. Kelas suara membaca Quran. Itu dia punya tajuk dia. Kelas ataupun tahsinus saut. Kelas tahsin suara. Dia panggil. Kelas tahsin suara. Mungkin kita buat khusus. Mungkin Ustaz Aiman atau Ustaz Amirul nanti akan buat secara kita buat berdepan. Buat satu kat dalam dewan ke kat mana-mana. Mesti ada komitmen tu, mesti ada lah pendaftaran. Dia memang mesti ada pendaftaran, ada komitmen. Komitmen tu kena ada. Maknanya kalaulah Ustaz Aiman kata ada tajaan kan, percuma, itu terpulang. Kalau hadir tu nak belajar vokal ni, dia tak boleh duduk macam ni, nak terang-terang ceramah ni tak boleh. Vokal ni belajar suara baca Quran, dia kena tahu, dia bermula daripada pernafasan. Saya terang secara ringkas kat sini Saya terang dulu. Nak buat tu memang kita kena berdepan. Dia ada step by step. Saya terang secara ringkas. Pernafasan. Punca nafas pendek dia adalah daripada pernafasan. Pernafasan dalam buku pembelajaran tentang ilmu vokal suara, pernafasan terbagi kepada 3. Pertama, pernafasan bahu. Bila tarik nafas, bahu kita ternaik. Ni tengok bahu naik. Itu pertama. Yang kedua, pernafasan dada. Masa tarik nafas, dada kita menegak. Tegak gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, pernafasan diaphragm ataupun diafragma. Masa tarik nafas, perut kita mengembung. Perut mengembung. Bukan nafas masuk dalam perut. Dia masuk dalam paru-paru. Paru-paru tu seimbang, kembang je dan menekan atas perut, perut akan kembung. Ni perut atas kembung ni, yang menolaknya namanya diafragma. Diafragma ni lah yang menolak perut supaya kembung. Menolak perut dan perut akan mengembang. Ini pernafasan diafragma. Itu nama pernafasan. Terbagi 3. Okay. Daripada pernafasan tadi, dia akan, lepas kita tarik nafas, kita akan keluarkan balik nafas melalui peti suara ni. Di dalam peti suara ada 2 pita suara yang bergetar.
Melalui nafas tadi dia menghasilkan suara yang bergetar dan suara itulah kita gunakan untuk membaca Quran. Dan nak bagi panjang nafas, pastikan perut kita ni digunakan sepenuhnya untuk mengembang. Kenapa? Supaya paru-paru dapat diisi dengan nafas sepenuhnya, keseluruhan paru-paru itu. Bila nafas penuh dalam paru-paru, penuh, bukan separuh penuh, dia menghasilkan nafas yang banyak keluar. Banyak untuk dikeluarkan. Okey. Okey, bila pernafasan kita betul, ini perlukan kursus Ini saya ceramahkan je dulu secara ringkas. Bila keluar nafas, pertama kita akan berlatih keluarkan nafas melalui celah gigi. Kita kena kontrol sampai berapa panjang nafas yang kita ada sehingga paru-paru kita punya nafas habis. Kena buang sampai habis. Buang nafas, keluarkan nafas sampai habis di celah gigi. Kemudian step yang kedua, kita akan keluar dengan mengganti dengan suara. Tengok suara. Tahan, guna kalimah Allah. Allah. Sampai habis nafas. Sampai habis nafas. Paru-paru habis keluar semua nafas. Macam nak keluarkan nafas daripada paru-paru semua, ada teknik dia. Ada teknik dia. Dah habis, dia akan habis kalimah. Berapa saat dapat? Berapa minit dapat? Lepas tu kita akan gunakan ayat. Ayat kalimah Allah tadi satu perkataan. Kita ambil ayat yang lebih panjang. Contoh, ighfir dhunubi. Okay, nafas. Dah penuh. Tahan dulu. Tahan. Okay, baru nafas. Ighfir dhunubi. Kontrol suara. Dhunubi. Okay. Straight saja sampai habis. Sampai habis nafas. Kemudian alunkan. Berarti mengalun. Ini untuk menguji kemampuan kawalan suara kita. Kita kena kawal dan beralun. Nafas penuh. Dah penuh. Tahan. Tahan. Ighfir dhunub. اغفر ذنوب sampai perut kita kempis. Maknanya sampai nafas habis. Cara nak habiskan nafas kena belajar lah. Ni kita ada kursus nanti kalau ada kesempatan khusus. Sampai perut, sampai nafas kita habis. Jangan ada sikit pun nafas dalam paru-paru. Jangan ada sikit pun. Berlatih macam tu. Jangan, ini yang masalah sekarang ni. Okay puan kita tak tahu nafas kita ada ke tidak dalam paru-paru ni. Dah habis ke belum? Itu masalahnya. Kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, masalah. Jadi kita tak tahu bila nafas kita perlu diisi, bila nafas kita tu dalam paru-paru perlu dikeluarkan semua. Kita tak tahu. Itu kena belajar dalam kelas ni lah, kelas vokal tahsin suara ni. Tahsin suara yang saya ajar ni khusus untuk Quran sahaja. Bukan untuk menyanyi. Untuk menyanyi dia teknik lain. Menyanyi teknik dia memang ada sedikit persamaan. Jenis tolakkan suara, tarik suara dalam paru-paru tu sama. Orang menyanyi pun sama. Tapi pengkhususan kita, teknik kita belajar ni untuk baca Quran. Okey, di hujung kursus kita, semua peserta akan baca ayat sampai habis nafas. Dia kena kontrol bacaan tu. Baca ayat tu, contoh suratul Baqarah. Saya akan paparkan suratul Baqarah tu. Dia kena baca daripada innal ladzina kafaru tu sampai nafas dia habis. Ini setelah kita selesai belajar semualah. Belajar tarik nafas, belajar kawal suara, penghujung dia, ni saya ringkaskanlah. Penghujung sekali kita akan paparkan ayat Quran lawan lah. Ni kena lawan lah. Siapa nafas yang paling panjang? Berapa baris dapat? Contoh dia tarik nafas. Dan nafas dengan betul. Dah penuh perut, dah penuh dalam paru-paru. Tahan dulu supaya kita longgar badan kita. Jangan tak tahan, kena tahan. Lepas tahan, baru baca. Tahan.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله sampai habis nafas. Tapi saya akan ajar jangan dah habis nafas baru nak berhenti. Itu rosaklah bacaan. Berlatih kita kena kenal bila nafas dah nak habis. Dah nak habis cepat-cepat berhenti pada hujung ayat dan berhentinya hujung ayat tu ngam-ngam nafas habis. Itu yang terbaik. Macam orang bawa kereta lah. Dia tak boleh agak. Tak boleh nak agak. Minyak ni habis bila ni. Nanti mati tepi jalan tu. Enjin kereta mati tepi jalan. Masalah. Kita kena agak. Ini dah merah. Dah merah ni meter ni. Lagi 10 km. Dah study dah tu. Dah study dengan jual kereta. Ni kereta ni berapa liter. Tangki penuh. Lampu merah tu berapa lagi. Jadi dia sampai kat stesen minyak, ngam-ngam minyak masih ada sikit ni. Dan boleh isi minyak lagi. Faham eh? Suara pun macam tu. Bila nafas nak habis, saya akan beritahu ni nafas dah nak habis ni. Cepat berhenti. Nanti dia tak sempat nak berhenti, nafas habis. Jadi dia berhenti tengah perkataan, rosaklah bacaan. Ini kita akan belajar dalam kelas tahsin suara. Itu kelas vokal untuk membaca Quran. Bukan untuk menyanyi, untuk membaca Al-Quran. Ini untuk nafas panjang saja tau. Saya tak ajar untuk belajar suara tinggi pula. Itu kena kelas lain lah. Macam ni nak tinggikan suara. Tadi nak panjangkan nafas, nak panjangkan suara kan. Supaya boleh baca ayat dengan panjang. Okay. Yang kedua, belajar suara juga. Teknik meninggikan suara pada 4 tabakat suara. Pertama, qarar, bawah. Itu suara qarar. Suara gunakan untuk membaca dengan nada yang rendah. Pada lagu taranum yang rendah, taranum bayati, di awal dibaca rendah. Sebab orang guna suara ni untuk buat iklan. Contoh, Yusuf Tayo. Contoh lah kan, contoh. Suara ni namanya suara qarar. Itu pembelajaran suara pula. Tingkatan kedua nama dia nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nawa. Yang ketiga jawab. Sebelum nak masuk jawab, suara lingkungan tinggi, lingkungan jawab, kena belajar suara nawa dulu. Suara lingkungan mulut ni nak tolak ke jawab. Kena belajar nawa dulu. Bawah, naik ke atas. Contoh, Allah. Nampak? Nak naik tu kena belajar. Kalau tak jumpa, dia jadi suara tu kuat. Dia tak pandai nak ke tabaqat ketiga, suara lingkungan hidung, dia akan jadi kuat. Contoh, Allah. Dia tak naik, itu kuat namanya. Itu kuat, tak naik. Jadi bunyi kuat. Yang naik macam ni. Allah Akbar. Akbar. Itu naik. Tinggi, tapi dia tak menjerit. Tak menjerit jadi keras. Ini pembelajaran lain pula. Namanya pembelajaran teknik tingkatan suara. Tingkatan daripada qarar, nawa, jawab. Jawab ini suara lingkungan otak. Okay? Kita kena, bila kalau tanya, saya pun susah nak cakap. Sebab nak pegang kat sini, macam mana nak panjangkan nafas, panjangkan suara tu, dia perlukan kita kena berdepan juga. Kena berdepan. Jadi untuk panduan awal, Puan kena betulkan pernafasan dulu. Yang mula-mula sini nafas kena betulkan. Tarik nafas. Bila tarik nafas, pastikan bahu tak naik, dada tak mengembang. Ini tak tepat. Yang tepat ni perut mengembung. Macam mana tunjuk pun susah juga ni. Tadi pendek kata perut mengembung disebabkan paru-paru mengembang. Dan pembahagi antara paru-paru dengan perut namanya diafragma. Diafragma ni yang menekan atas perut. Perut yang kembung. Ni saya susah nak terang ni dalam ni.
Hari kita kena buat kursus juga. Kursus tahsin suara, membaca Quran. Boleh InsyaAllah masa kita pun singkat. Nak pegang ni tak? Macam tu. Sekarang itulah saya boleh sampaikan kat sini. Okey puan boleh InsyaAllah. Boleh tu. Kalau rasa nak tunggu ada kursus susah, puan buat kursus lah. Puan buat kursus. Ambil nombor saya. Puan buat sendiri kat sekolah ke. Saya memang tahsin suara ni saya memang mengajar guru-guru Quran. Dekat tahsin di Masjid Taman Rinting. Sebab itu ada kelas tahsin guru-guru Quran. Saya memang mengajar kelas vokal suara untuk baca Quran di sana. Okay? Kalau nak join sana boleh. Datang ke Masjid Taman Rinting, minta nombor telefon bahagian apa ni. Datang hari Sabtu lah senang. Hari Sabtu memang kelas tu setiap Sabtu ada. Datang masuk ke dewan sebelah masjid tu. Terus masuk memang setiap minggu, setiap hari Sabtu kelas tahsin guru Quran penuh. Ini aktiviti dia. Datang situ jumpa urus teacher tu. Urus teacher kelas. Tanya saya nak sekian, tanya nak daftar ke apa. Tanya dia kelas bila boleh tak join. Tanya dia. Lagi senang. Kat mana lokasinya? Masjid Taman Rinting. Masjid Taman Rinting. Datang hari Sabtu. Kelas tu dia mula 8.30 dah cantik lah. Datang 8.30, datang jumpa urus teacher. Semua boleh tanya terus dengan mereka lah. Sebab saya bukan urus, saya tenaga pengajar saja. Pada waktu yang jadual saya lah. Jadual saya waktu belajar suara, belajar tajwid, nanti dia panggil saya lah. Saya tenaga pengajar saja. Saya nak bantulah untuk belajar suara tu. Kalau nak join kelas-kelas yang terdekat lah. Okay? Allahuakbar. Ada lagi ni dah 10.32. Jadi insyaAllah kita sambung minggu depan. Hari ni Fatihah dah habis. Minggu depan kita masuk suratul Ikhlas. Haji Mustafa dia sini. Haji Mustafa. Ya, Haji, suratul Ikhlas dah bincang belum? Dah talaki belum? belum. Okey, kita mula dengan suratul Ikhlas. Surah yang selalu kita baca dalam solat. Kita mula dengan surah tu lah. Boleh Haji InsyaAllah Ustaz. Kalau ada cadangan lain pun boleh bagi. Bagi kat saya. Ustaz nak semak tahiyat akhir ke, takbiratul ihram. Mana tahu ada permintaan lain pula kan? Tak ada masalah. Kalau benda-benda yang penting berkaitan dengan rukun, itu saya utamakan. Surah-surah yang biasa kita baca dalam solat, kita utamakan dulu untuk dibetulkan. Wallahualam. Okey. Ada tu dulu boleh semua? InsyaAllah. Sadaqallah. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim khair. Allahumma inna nasta'inu ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Syukran ya Ustaz. ilaha illa anta. Jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz Aiman, Ustaz